Surah Asy-Syura ayat 24 muka surat 486. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya bi rahmatika ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. Ayat 24 dia bentuk ayat syikayah. Rungutan Allah SWT terhadap hamba yang degil. Di kalangan orang Mekah, dia tidak mari jumpa dengan Nabi. Orang Mekah yang menentang Nabi, dia tak mari jumpa dengan Nabi, tak mari dengar wahyu, tak mari duduk mengaji dengan Nabi. Dia duduk jauh-jauh. Jadi dia dengar-dengar daripada orang, lepas tu dia tuduh Nabi. Dia tuduh Nabi SAW. Allah SWT sebut, Am yaqulu naftara ala Allahi kadhiba. Apakah mereka orang Mekah ini masih mengatakan, yaqulun sini masih mengatakan dengan menuduh bahawa Muhammad ni iftara 'ala Allahi kadhiba, bahawa Muhammad ini mengada-ngadakan, mereka-rekakan 'ala Allah, atas nama Allah, kadhiba, bohongnya. Ini tuduhan yang dibuat oleh orang Mekah. Orang Mekah kata Muhammad mari mengaku jadi nabi, padahal dia bukan nabi. Lepas tu dok royak dia ni buat wahyu, padahal bukan wahyu pun. Ini perkataan orang Mekah. Dia tuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengadakan bohongan atas nama Allah. Dok kata dia ni utusan Allah. Tak, padahal bukan pun.
Ini orang Mekah tuduh Nabi. Jadi tuan-tuan, bila ada tuduhan seperti ini dalam Quran kepada Nabi kita sendiri, apabila dalam Quran ada, akan ada sehingga hari ini. Jenis manusia menuduh ni akan ada. Ini satu. Seterusnya, satu orang yang mana dia mengaku Nabi, orang yang berbohong, dia pelawak, mengaku Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum dia. Akan hukum dia. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah akan matikan orang menipu atas nama Nabi ni. Dia kata dia Nabi, sedangkan dia bukan Nabi. Kalau dia bohong, Allah akan matikan dia. Tak, Allah akan matikan dia. Kalau sebelum Nabi lah. Selepas kewafatan Nabi kita, kalau ada lagi orang yang mengaku Nabi, kita cek lalu dia menipu. Tak, kita cek lalu. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran bahawa Nabi Muhammad ini khataman nabiyyin. Khatamun nabiyyin, penutup sekalian nabi. Tak ada dah nabi selepas dia. Tapi sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang mengaku menjadi nabi, maka Allah Taala akan hukum dia. Jadi orang Mekah tuduh Nabi bohong, mengada-ngada atas nama Allah, royak dia Nabi, royak wahyu Tuhan, sedangkan bukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa in yasha'illah yakhtim ala qalbi. Maka sekiranya Allah Taala kehendaki, dengan kudrat dia, dia boleh hilangkan, dia akan hilangkan, dia akan lenyapkan wahyu itu ala qalbika, daripada hati kamu. Jika Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh hilangkan wahyu daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula lagi dia tak bagi. Tapi Nabi boleh baca wahyu tu buat apa? Dia kekal wahyu tu dengan Nabi. Bukan saja Allah Ta'ala tidak hilangkan, bahkan Allah tambahkan wahyu. Dan sehinggalah wahyu yang Nabi baca kekal sehingga ke hari ni. Kita pun baca Quran ni. Quran yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ni jutaan manusia mengapa. Dan Allah kekalkan Quran. Apabila Allah Ta'ala tidak hilangkan daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Nabi ni satu orang Nabi. Kalau dia pelawak, dia tak ingat agama satu, Allah hilangkan gitu ya. Ni tidak, wahyu Allah kekalkan dalam hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu Allah kekal sehingga ke hari ini. Dan Allah tidak matikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak kena hukum dia. Bahkan Allah bagi kejayaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agama tersebar ke serata dunia. Jadi apabila Allah tidak hukum dia, Allah tidak hilangkan wahyu daripada dada dia, sabitlah tuan-tuan bahawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang nabi, dan wahyu yang dibacakan oleh Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamhullahu al-batila, dan Allah Subhanahu wa taala memang akan menghapuskan kebatilan, benda tidak benar. Dok mari menipu ni, kata dia nabi sedangkan dia bukan nabi, Allah akan hapuskan. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi, dan Allah Subhanahu wa taala dia akan meneguhkan kebenaran bi kalimatihi, dengan wahyu-wahyunya, wahyu yang dia turunkan. Allah akan meneguhkan kebenaran dengan wahyu-wahyu yang dia turunkan. Maknanya Allah Ta'ala teguhkan. Nabi ni Allah teguhkan, dan wahyu ni Allah kekalkan. Kerana dia adalah Nabi Allah, dan wahyu yang dia baca adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alimun bidhatis sudur, dia maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia. Apa sahaja yang tersembunyi dalam dada manusia, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 25, ini ayat ni targhib. Ayat bagi dorongan. Sebelum ni ada ayat tarhib. Tarhib ni amaran-amaran, hukum-hukum keras kepada orang yang derhaka. Manakala ayat 25 ni ayat targhib. Targhib ini ayat dorongan. Dorongan kepada hamba. Apabila satu orang buat amalan ni nak diterima, dia kena amalan tu menepati syariat.
menepati wahyu Tuhan. Dan amalan diterima menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam amalan tadi yang dibuat atas perintah Allah dengan ikhlas, maka amalan tadi akan diterima. Menepati sunnah dan syariat dan ikhlas, barulah amalan itu diterima. Bukanlah amalan ni ikut suka kita nak buat. Kalau kita berasa molek kita buat. Maka kalaulah satu orang buat amalan kerana dia berasa molek, amalan dia tidak diterima kalau tidak menepati syariat Tuhan. Sebabnya di kalangan orang bukan Islam, dia buat amalan hebat tuan-tuan. Hebat amalan dia buat. Kadang-kadang orang Islam nak hamba dia tak ada. Amalan dia buat tu. Dan amalan dia buat semuanya dia berasa molek. Dia nak rapat dengan Tuhan. Macam orang duduk dalam ketik, dia pitih pun tak pegang, selipar pun tak wakar, dunia pun tak ada. Bapa dia buat gini ni nak rapat dengan Tuhan, tapi tak menepati cara Tuhan, Allah tidak terima. Kalau kita kata bapa dia amalan orang bukan Islam tak terima sebab tak tepat dengan wahyu, kita semua orang Islam pun kena ingat, kalaulah di kalangan orang Islam buat amalan tidak menepati wahyu, tidak menepati sunnah juga, tidak menepati sunnah juga, amalan dia tidak diterima. Bukan kata orang itu saja, kita pun serupa je. Jadi apabila mengaji Quran, apabila satu orang yang mengaji Quran, dia baru sedar rupanya ada dari sudut amalan-amalan dia buat tak kena, dari sudut akidah yang dia faham dia berpegang ni salah rupanya. Baru dia sedar bila dia mengaji Quran, maka dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nak sebut dalam ayat ni, Allah SWT ni mudah menerima taubat hamba. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, dan dia Allah Subhanahu wa taala, dia sahaja yang terima taubat. Selain Allah tidak boleh terima taubat. Yang menerima taubat hanya Allah. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat daripada sekalian hamba. Sini nak sebut Allah Subhanahu wa taala ni mudah menerima taubat bagi hamba-hamba yang bertaubat. Kesalahan yang dibuat oleh hamba, dan kesalahan tadi dia bertaubat, dia minta maaf. Jadi apabila kesalahan yang hamba buat, setelah berkat dia mengaji wahyu dan dia sedar bahawa benda ni salah, maka dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dia istighfar, dia minta maaf dengan Tuhan, maka Allah Taala mudah menerima taubat. Tuan-tuan, berbeza dengan manusia. Orang ni kalau kesalahan dibuat, satu orang buat kesalahan pada satu orang, kadang-kadang dia sipil hati. Sipil dalam hati. Tidak mudah memaafkan. Kalaulah kesalahan berulang, dah belum ni buat salah dah, pas berulang pula salah, dia ukit balik, belum ni buat salah dah. Itu manusia. Kita apabila kita baca ayat ni tuan-tuan, Allah tidak sama dengan hamba dia, Allah tidak sama dengan makhluk dia. Dia mudah menerima taubat hamba dia. Mudah. Dan dia suka hamba yang bertaubat. Sebab itulah tuan-tuan, kesalahan-kesalahan yang kita buat jangan tangguh. Jadi ke amalan kita ni sentiasa bertaubat. Jadi ke amalan kita sentiasa bertaubat. Kesalahan minta maaf selalu. Minta maaf selalu, jangan jadi hamba sombong. Tangguh-tangguh tunggulah masa tua. Lalu ni kita tak semayang buat salah pun tunggu nanti tua. Semua ni kalau ada bisikan ni pada satu orang yang buat salah, bisikan tu syaitan yang mari. Dipanggil taswif, melambat-lambatkan, menangguh-nangguhkan. Tangguh ni kerja syaitan. Syaitan kata nanti tunggu tua. Tak ada tua mati. Tak ada tua mati tuan-tuan. Kalaulah satu orang ni menjadi amalan dia sentiasa bertaubat dan minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa dia tu selanggut, banyaknya dosa. Oleh kerana dia bertaubat pada Allah, Allah maafkan semua. Dan dia Allah matikan, balik bertemu Allah dengan bawa pahala saja. Bayarkan. Pahala tak banyak, tapi pahala saja bawa. Dosa tak ada. Maka dia apabila ditimbang berat pahala, dia jadi ahli syurga. Sebab itulah dalam taubat ni jangan tangguh. Kalau kesalahan yang dibuat oleh hamba, kita berterus terang dengan Allah Ta'ala, jangan jadi hamba sombong. Sebab Allah tidak sama dengan makhluk, dia suka hamba dia bertaubat dan dia mudah memaafkan, menerima taubat hamba dia.
Begitu pun Allah Ta'ala sebut wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaafkan daripada banyak kesalahan hamba. Kesalahan hamba ni banyak Allah Ta'ala maafkan. Tidak hukum semasa dunia. Tidak dihukum semasa dunia. Maknanya adalah beberapa kesalahan hamba buat, Allah Ta'ala bagi 1-2 daripada kesalahan dia dihukum semasa dunia. Sebab tu dia kena ingat, kesalahan yang hamba buat, kadang-kadang musibah yang Allah Ta'ala mari sebabkan dosa hamba. Musibah yang kena pada hamba ni disebabkan dosa hamba. Jadi Allah Ta'ala tak bagi belaka. Kadang tidak dihukum semasa dunia. Dia buat 100 kesalahan, kadang-kadang 2 kesalahan saja Allah bagi musibah semasa dunia. Hak lain-lain tu Allah maafkan. Dan memaafkan ni juga dia ada 3 cara daripada kesalahan. 1, Allah memaafkan disebabkan taubat tadi. Yang kedua, Allah maafkan kesalahan hamba dengan syafaat. Syafaat bil izni dipanggil. Syafaat di akhirat bil izni. Dan syafaat ini kita kena faham hanya ada 1 saja di akhirat. Bil izni dipanggil, dengan izin Allah. Dia ada syafaat qahriyah, syafaat mahabbah. Syafaat mahabbah ni macam mana? Semasa dunia ni, satu orang raja, ketua negara, dia ada isteri yang dia sayang. Lepas tu satu orang yang rapat dengan isteri dia buat kesalahan. Dan kesalahan ni pula kena hukuman mati. Kena hukuman mati. Jadi dia pergi mengadu kepada isteri pemimpin negara tadi supaya maafkan orang ni. Dan oleh kerana pemimpin negara tadi sayang berdoa ke isteri dia, dia maafkan juga orang ni, walaupun sepatutnya dihukum mati orang ni. Jadi dimaafkan tadi dipanggil syafaat mahabbah. Kerana dia sayang pada orang ni. Syafaat mahabbah ni tak ada. Bagi orang yang mati dalam kufur, mati dalam syirik, tak ada syafaat di akhirat boleh buat. Dia seru selain Allah Ta'ala, seru puja roh Nabi Wali. Roh Nabi Wali tak boleh tolong dia di akhirat. Tak boleh tolong dia. Sebab dia buat kesalahan tu, kesalahan yang Allah tidak maaf. Satu lagi syafaat qahriyah. Qahriyah ni satu orang buat salah, patutnya dia memang kena hukum dah. Tapi kerana dia baik dengan ketua-ketua negara, buat salah di Malaysia, baik dengan ketua negara, maka ketua-ketua negara ugut Malaysia. Kalau hukum dia, ketua negara-negara lain akan boikot Malaysia. Maka Malaysia tidak berani kerana ada tekanan. Maka ada tekanan ni terpaksa maafkan dia. Ni syafaat qahriyah dipanggil. Syafaat ni tidak ada juga di akhirat. Hanya ada dosa saja. Allah izin. Dan Allah izin kepada orang mati dalam tauhid, mati dalam iman. Ini saja akan dapat syafaat di akhirat. Dengan syafaat ni pun juga boleh dia kemaafan. Cara yang ketiga, bimahdir rahmah. Dengan sepenuhnya rahmat Tuhan. Rahmat dia. Taubat tadi hamba minta. Ni hamba tak minta. Tapi Allah Ta'ala nak maaf dia. Allah Ta'ala nak maaf dia. Sepenuhnya dengan rahmat dia. Maka Allah Ta'ala pun boleh maaf. Cumanya bagi dosa-dosa besar, wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Dosa-dosa besar yang manusia buat, dia wajib bertaubat. Dosa-dosa kecil, Allah Ta'ala ada berbagai cara untuk dimaafkan dosa kecil. Antara dia dengan cara dia ambil wuduk. Antara dia dengan cara banyak dia buat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia, Allah maafkan dosa kecil dia. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Apa saja yang kamu lakukan, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kamu tak boleh nak sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan orang lain boleh sembunyi, tapi dengan Allah Ta'ala tak boleh. Oleh kerana segala apa yang kita lakukan Allah Ta'ala Maha mengetahui, maka kita bertegur-tegur dengan Allah Ta'ala, kita minta maaf. Kesalahan-kesalahan kita buat, kita minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hari ni, macam hari ni lah, kalau adanya ni CCTV merata tepat di masjid pasar, di pejabat pasar, pasar raya ada berlaku, kita buat kesalahan. Daripada tak mengaku, orang cek CCTV nampak, baik mengaku lalu mudah. Hak tu ada. Hak ni Allah Ta'ala sebut dia Maha mengetahui. Antara yang Allah Ta'ala tahunya ialah niat manusia. Niat manusia. Jadi ibadat amal yang kita buat, Allah Ta'ala, taubat yang manusia buat, Allah Ta'ala suka menerima taubat. Tapi Allah Ta'ala nak keikhlasan daripada hamba. Amal-amal yang dibuat ni, Allah Ta'ala tidak mudah juga terima. Amal tu zahir betul dah. Dalil Allah tahu juga dia ni ikhlas ke tak.
Jadi zahir biar betul dengan syariat, menepati syariat, dalam kena ikhlas. Buat ikhlas ni, buat perintah Allah kerana Allah. Itu ikhlas. Buat perintah Allah kerana Allah. Dia tak ada kerana benda lain. Kalau ada lah tidak ikhlas dalam dipanggil syirik kecil. Buat ni ada syirik ni, syirik bukan masuk neraka kekal, tapi menyebabkan amal dia tak terima. Syirik kecil dia panggil. Buat kerana orang tu orang ni. Jadi tak sah. Buat amalan kerana Allah. Ya wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha mengetahui apa saja amal yang kamu lakukan. Dari segi niat kamu ikhlas atau tidak ikhlas, dia tahu. Kemudian ayat 26 ni berita gembira. Berita gembira penerimaan. Mana-mana orang akidah tauhid, mana-mana orang melakukan amal yang soleh, Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus salihat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa menerima. Menerima apa dia? Menerima doa dan ibadah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa menerima doa dan ibadah orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah dan beriman menerima segala rukun iman, dan dia berbakti semasa atas muka dunia dengan melakukan amal soleh. Dengan melakukan amal soleh. Satu orang yang bertaubat sebenarnya minta maaf, bertaubat ini dipanggil daf'ud dar, untuk kita menolak, mengelakkan kemudaratan, mengelakkan mudarat hukum Tuhan. Dengan cara satu orang buat salah, Allah Ta'ala akan hukum dia. Dengan dia bertaubat, maka selamat daripada hukum. Ni taubat. Manakala apabila dia buat amal baik pula, dia amal baik yang dia buat sebenarnya untuk jalbun naf'i, untuk menarik kebaikan, supaya Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala bagi panduan dalam kehidupan dia. Jadi dalam amalan, apabila satu orang dia ni bertaubat, dia sebenarnya selamat daripada mudarat, bahaya hukum Tuhan. Dan apabila satu orang tauhid pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menyahut doa dia, ibadat dia. Jadi selepas dia melakukan ibadat, dia berdoa kepada Allah, Allah terima doa dia. Orang ni dengan syarat dia orang beriman. Orang beriman, dan dia melakukan amal yang soleh. Jadi dalam banyak-banyak kita ni berdoa banyak, 100 doa. Doa banyak dengan Allah Ta'ala. Tapi hak zahir nampak Allah Ta'ala terima 2. Jadi kalaulah zahir ni kita orang beriman, kita berdoa dengan Allah Ta'ala, nampak dalam 100 hak kita doa hanya 2 saja zahir, Allah terima hak ni je. Sebenarnya Allah Ta'ala sipir di akhirat. Jadi cara penerimaan doa ni tuan-tuan, dia bukan Allah wistaka. Kadang-kadang Allah wistaka lalu, kadang-kadang Allah tak bagi, dia bagi di akhirat. Banyak-banyak doa kita yang kita himpun, kita nak minta Allah Ta'ala, Allah bagi di akhirat. Kalau dia tak bagi semasa dunia. Cuma kita kena yakin Allah terima. Wa yastajibul ladzina amanu, Allah Ta'ala menyahut doa orang yang beriman, mentauhidkan Allah. Jangan ada syak, jangan ada ragu-ragu dalam hati kita tak terima. Dak, cara Allah yang Maha Bijaksana terima ni ada cara dia. Sebab Allah Maha tahu segala-gala. Kadang-kadang satu orang berdoa, minta doa dia macam nak hidup 100 tahun. Dia ke 2-3 hari lagi nak mati. Tak. Jadi Allah yang Maha tahu ni, dia tak bagi. Sebab dia tahu dah umur pendek benar dah dia ni. Jadi Allah bagi di akhirat. Cara penerimaan. Ataupun Allah Ta'ala elakkan dia daripada bala. Dia bakal kena, dia tak kena dengan sebab doa dia. Jadi wa yastajibul ladzina amanu, dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan dapat melakukan amal soleh, menepati sunnah dan syariat. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kepada mereka min fadlihi, daripada kurnia dia. Ulama tafsir sebut kurnia Allah Taala ni Allah tambahkan melebihi apa yang dia minta. Ala ma sa'alu, min fadlihi ala ma sa'alu, melebihi apa hak dia minta. Dia minta, orang minta ni, orang ni apabila dia minta sekadar hak ada dalam fikiran dia. Tak. Dia minta sekadar hak ada dalam pemikiran dia. Hak dia tahu, sekadar tu yang dia minta. Orang hak tahu lebih, dia minta lebih.
Orang tahu sikit minta sikit. Apa budak kan? Budak ni kalau kita tanya dia nak gapo? Budak. Dia sekadar ada dalam pemikiran dia sekadar tu je minta. Dia kata nak robok. Berapa ya? Sebelah ya. Orang Tino ni tanya nak gapo kakak mah. Berapa? 3,000. Sebab pemikiran dia tak serupa. Jadi manusia ni minta sekadar ada pemikiran dia. Tapi Allah bagi lebih pada tu. Allah bagi lebih pada tu. Apabila kita baca antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, ya kita supaya kita minta, iaitu minta afiat. Minta afiat tuan-tuan. Minta afiat ni apa dia? Afiat ni maksudnya tidak didatangi musibah. Minta afiat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Minta Allah Taala keampunan dan minta afiat. Afiat ni maksud dia supaya musibah tak lagi. Satunya kena sakit dan minta sihat. Musibah sakit kena dah. Ni minta afiat ni sakit pun tak lagi. Minta afiat ni di dunia sampai akhirat. Dunia akhirat. Kadang-kadang kita tak fikir benda tu, nak minta. Nabi kita ajar minta afiat. Ada satu peristiwa, satu orang sahabat sakit. Sahabat sakit. Jadi Nabi pergi ziarah dia. Nabi tahu keadaan dia sakit. Dan Nabi tanya dia, di mana ke kamu dengan doa afiat? Maknanya apa kamu tak minta doa afiat? Siapa sakit sebegini rupa ni? Maka afiat ni tuan-tuan kadang kita tidak tahu. Maka dia afiat nikmat besar selepas iman. Nikmat besar selepas iman. Jadi afiat ni kita kena minta. Antaranya lagi Nabi ajar kita minta, kalau minta syurga Firdaus. Syurga hebat sekali. Ada orang dia kata boleh masuk syurga, tak apa dah. Selamat daripada api neraka, okey. Tak. Api neraka tak masuk syurga, okey. Tapi Nabi kita ajar kalau minta syurga Firdaus. Tujuannya apabila minta syurga paling tinggi sekali, mudah-mudahan Allah bagi taufik buat amal. Amal yang kita buat tu amal ahli syurga Firdaus. Apabila kita minta syurga Firdaus, Allah makbulkan doa kita. Maka dia bagi taufik pada kita, bagi kekuatan pada kita buat amalan semasa dunia ni, amalan ahli syurga Firdaus kita boleh buat. Sebab kita minta syurga hebat sekali tu. Ini kita kena minta. Jadi kurnia Allah Taala yang Allah bagi melebihi apa yang kita minta. Cuma golongan satu lagi. Wal kafirun, dan orang-orang yang engkar. Dan golongan yang engkar. Engkar sini mengengkari wahyu. Tidak menerima wahyu, tidak beriman, kekal dengan syirik. Dan amalan dia buat cara sendiri. Dia buat ikut suka cara dia sendiri. Dia kata ini pun agama. Sedangkan tak ada daripada Quran. Amalan dia buat tak ada daripada hadis Nabi. Nabi pun tak ajar. Dia kata ni agama ni. Dan kita buat begini cara kita sendiri ni nak dapat pahala. Jadi golongan yang engkar wahyu Tuhan. Bagi mereka azabun syadid, azab yang sangat-sangat keras di akhirat kelak. Bagi mereka azab yang sangat keras. Adakah golongan yang engkar, yang kafir ni doa mereka diterima? Jadi doa orang kafir ni makbul, diterima. Semasa dunia kadang-kadang orang kafir ni dia berdoa, dia engkar pada Allah Taala, engkar wahyu tak terima apa? Mula lagi tak baca wahyu. Tapi kadang-kadang doa dia ni terima. Dan doa orang kafir memang makbul, diterima. Tapi terima doa orang kafir sebagai istidraj. Istidraj. Bukan kata Allah terima kerana Allah redha, tidak. Dia sebagai istidraj. Jadi wal kafiruna lahum azabun syadid. Bagi mereka yang engkar wahyu Tuhan, bagi mereka ini azabun syadid, ada azab yang sangat keras. Kemudian ayat 27. Ayat 27 ni sebelum kita baca ayat ni dia ada soalan. Ada soalan. Soalannya Allah SWT terima taubat. Allah SWT terima doa. Dia ni menerima doa. Dia orang-orang beriman kalau berdoa dia terima. Tapi bapa orang beriman, orang Tuhan, orang taat pada Allah, hidup susah juga.
Ni. Bapa hidup susah juga. Kadang-kadang hidup dia tu sederhana je. Tak. Biasa-biasa. Sebab kita ni dalam kehidupan, kadang-kadang kita minta biar cukup je. Tak. Ada orang dia minta supaya cukup je. Bukan nak mewah kaya raya dah, supaya cukup je. Tapi orang kafir, dia tengok orang Islam ni, tak lagi mana dia kata. Tak lebih pada dia. Dia kata dia orang Tuhan. Tak. Jadi kalau orang kafir tanya pun payah juga. Demo kata demo orang beriman, orang Allah. Tak. Bapa kahwin kaya pada demo? Saya ada kapal selam lagi, helikopter lagi, kapal terbang, jet peribadi. Awak tak ada ke satu? Biasa je. Tak. Apa payah juga nak jawab. Jadi ini jawapan dia. Tak. Ini jawapan dia. Ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Jadi kenapa orang beriman, orang yang benar, orang yang taat, hidup ada kesusahan juga. Tidak kaya-raya. Tak. Berbanding orang kafir. Allah SWT sebut, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Dan kalaulah Allah SWT melimpahkan, Allah melapangkan rezeki, Allah melapangkan rezeki li ibadihi, bagi sepenuhnya, li ibadihi, kepada sekalian hamba-Nya, labaghaw fil ard, nescaya mereka akan melampau, jadi melampau dan melakukan kezaliman dalam kehidupan semasa dunia. Kalau Allah Ta'ala bagi kaya raya, tuan-tuan, manusia ni dia akan jadi melampau, dia akan jadi zalim. Ini Allah sebut. Maksud manusia akan jadi zalim apa? Dalam hidup ni dia ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya dia perlu kepada orang miskin. Dia orang atas dia perlu pada orang bawah. Orang nak jadi driver dia, orang nak tolong jaga tanaman dia, orang nak tolong jadi security. Ini tolong menolong manusia. Ada orang hormat. Sekiranya dalam kehidupan manusia ni kaya belaka. Hak ni kaya, hak tu kaya. Semua kaya. Tak ada seorang habuk miskin. Tak. Siapa dia nak tolong orang kaya? Dia perlukan sesuatu perkara. Tak ada orang nak tolong. Apabila manusia semua kaya, tak ada tolong menolong, manusia akan jadi apa dia? Akan jadi zalim menzalimi. Dia akan gomoh sama dia. Ini sebenarnya. La baghaw fil ard. Dia akan gomoh sama dia, dia akan balah sama dia. Kalau semua manusia kaya. Sebab itulah disyariatkan dalam agama Islam, orang kaya tolong orang miskin. Antara caranya dia kena keluarkan zakat. Kena keluarkan zakat, tolong. Jadi kalaulah Allah Ta'ala bagi semua kaya, semua dilimpahkan rezeki banyak, manusia akan menzalimi atas muka dunia ni. Walakin akan tetapi hikmahnya, yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki kepada manusia dengan qadar yang dia kehendaki. Orang ni sesuai banyak ni, bagi banyak ni. Orang itu sesuai banyak tu, bagi banyak tu. Sebab Allah Maha mengetahui. Jadi dia turunkan rezeki dengan qadar yang tertentu. Jadi dunia ini sebagai ujian, sebagai tempat ujian. Tidak semua orang kaya pun ujian, miskin pun ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bi'ibadihi, sesungguhnya Allah bi'ibadihi terhadap sekalian hamba dia, khabirun basir, Maha mengetahui. Hak dalam hati manusia Allah tahu, basir, dia Maha melihat hak zahir dia, keadaan hamba dia, hak luar ni untuk dibalas. Untuk dibalas. Jadi sedikit sebanyak yang kita dengar, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibarlah kehidupan kita, yang kita cuba hayati, tadabbur dia, dan kita cuba sampaikan insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.